Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini adalah Dialog Tiga Penjuru. Kita memberikan tumpuan kepada negeri Sarawak sempena hari pengundian pada hari Sabtu ini. Rakyat Sarawak bakal keluar mengundi pada hari Sabtu ini 18 Disember 2021 dalam pilihan raya negeri yang ke-12. Untuk Dialog Tiga Penjuru malam ini, saya bersama dengan 3 orang bakal wakil rakyat yang menawarkan diri mencurahkan bakti kepada rakyat negeri Sarawak di kawasan masing-masing. 3 penjuru kami bawakan malam ini. Datuk Gerard Rentap Jabu merupakan calon dari gabungan Parti Sarawak GPS di DUN N36 Layar. Kita juga disertai oleh saudara Ishak Buji merupakan calon Parti Sarawak Bersatu PSB di DUN N15 Asjaya, dan juga anak muda di hujung itu ialah saudara Broly Nicholson, calon DAP DUN N23 Bukit Simuja. Terima kasih kerana bersama kami dalam Dialog Tiga Penjuru pada malam ini. Saya tanyakan dahulu kepada mereka ataupun bersama dengan Datuk Gerard Rentap Jabu terlebih dahulu. Sebagai yang pernah menang penyandang kerusi layar, mengapa anda adalah calon yang paling layak untuk dipilih semula dalam PRN kali ini, dan bagaimana PRN kali ini, adakah ianya sama seperti dahulu ataupun berbeza kerana iklim dan juga cara masyarakat hari ini sudah berbeza. Akses maklumat lebih besar, tetapi dalam masa yang sama juga COVID-19 juga mengubah banyak perkara dalam masyarakat, dari sudut ekonomi, daripada sudut cara mereka berfikir dan juga segala-galanya. Justru mengapa anda calon yang layak dipilih semula di DUN Layar itu? Terima kasih Zul dan terima kasih Astro Wani kerana dapat membawa kita bersama dengan program Tiga Penjuru ni. Yang pertama, saya sebagai penyandang kerana telah menang dari 2016 dulu, I am part of the best team yang boleh mentadbir dan membangunkan Sarawak, GPS. So dengan itu kita diberi kepercayaan oleh pucuk kepimpinan GPS untuk bertanding sekali lagi di DUN Layar. So kita akan teruskan pembangunan dan juga kita inginkan kestabilan, kemakmuran dan kegemilangan Sarawak. Oleh demikian, kita bekerja keras dan kita telah mempunyai track record sendiri dengan kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Tinggi Abang Jo sebagai Ketua Menteri dan sebagai pengerusi GPS. Dan kita kita telah tandingkan semua 82 kerusi dengan calon-calon yang memang layak untuk menjadi ahli yang berhormat selepas ini. Terima kasih. Datuk, sebagai calon yang senior lah kalau dalam sesi hari ini, adakah menjadi penyandang itu satu kelebihan? Dan juga kalau dilihat kepada di DUN 36 Layar itu, legasi keluarga Datuk itu, adakah ianya satu kredit ataupun satu liability bagi Datuk untuk mempertahankan kerusi itu? Terserahlah kita beri kepada rakyat untuk to decide. Tapi dari segi perjuangan kita, memang dari dulu kita ingin membangunkan kawasan luar bandar. Kawasan layar ni memang dulu banyak yang terpaksa gunakan sungai dan sebagainya ke Rumah Panjang, tapi sekarang kita telah meliputi 99% ada jalan terus ke Rumah Panjang dan kampung-kampung. Ada juga kita bekalan elektrik dan juga air. So itu sebagai satu kesinambungan kepimpinan daripada PBB dan juga GPS sekarang, dan ini memberikan bukan kelebihan lah, tapi kita telah dapat bekerjasama dengan rakyat. Dan untuk soalan itu lagi, kita serahkan kepada rakyat lah. Kalau saya ini memang layak ataupun bagus, undilah GPS. Okey, kita masih lagi dalam tempoh kempen dan ahli politik itulah kerjanya dan tugas-tugasnya. Datuk, terima kasih. Tapi saya tanya juga kepada calon muda ini, Brolin, calon DAP di DUN N23 Bukit Simuja. Kali pertama menampilkan diri, usia masih lagi muda. Adakah itu kelebihan ataupun sedikit cabaran khususnya di kawasan sedikit luar bandar di situ? Bagi saya, dia adalah sedikit cabaran dan juga ada juga sedikit kelebihan kerana sekarang kawasan saya adalah di mana dia boleh dikatakan semi-rural, di mana ada kawasan bandar dan juga kawasan perkampungan. Tetapi di area kawasan Bidayuh, mereka tidak melihat sama ada kita adalah muda ataupun kita masih sudah tua. Yang mereka mahu adalah seseorang ahli politik
di mana wakil mereka boleh bekerja dan menyelesaikan masalah mereka. Itu yang mereka pentingkan. Di mana selama ini ada banyak perkara-perkara yang gagal dilakukan sepertinya infrastruktur asas, capaian internet, walaupun sudah bertahun-tahun dilakukan, tapi tidak dapat diselesaikan. Jadi sebab itu mereka sudah ingin mencuba sesuatu yang baru dan saya berpendapat bahawa umur saya bukan penghalang untuk saya menjadi wakil dan juga suara kepada mereka yang ada di DUN Bukit Semujan. Ada yang melihat kepada track record, tetapi sebagai calon muda yang kali pertama bertanding, apa yang meyakinkan Brolin dan juga dapat meyakinkan pengundi di kawasan? Apa masalah mereka yang mungkin sedikit berbeza, ada game changernya? Ya, bagi saya sebab kami di DAP, kami tidak terus melompat menjadi calon macam tu. Kami di DAP, kami akan diturunkan di padang selama 3 tahun atau 2 tahun untuk bersama dengan masyarakat, memahami masyarakat sama ada perkara itu boleh diselesaikan atau mana. Dan bagi saya sudah berada di Bukit Semuja selama 2 tahun. Saya membantu mereka untuk menyelesaikan masalah parit, untuk jalan yang belum ditar lagi. Saya juga memberi bantuan makanan masa MCO apa semua tu. Jadi mereka faham bahawa kami sebagai pembangkang, kami tidak mampu memberi yang banyak. Tetapi kami mampu memberi sedikit sebagai sebuah parti pembangkang di mana ia mencukupi bagi mereka di sana. Dan itu membuatkan mereka bersyukur kerana kami walaupun tiada peruntukan, tiada apa-apa bantuan, tapi kami masih mampu untuk membantu mereka di luar bandar yang memerlukan bantuan. Jadi itu yang membuat saya berasa kenapa saya ada sedikit, kalau yang dikatakan track record saya tidak seperti wakil rakyat kerajaan, tetapi dia menunjukkan bahawa kami ada kesungguhan untuk membantu mereka. Saudara Ishak, bagaimana melihat kepada DUN N15 Asajaya? Mungkin ada persamaannya ialah semi-urban, sedikit luar bandar, tetapi isu itu masih lagi berkaitan dengan isu pasal infrastruktur dan sebagainya. Justru sebagai calon yang menawarkan diri untuk menjadi ahli Dewan Undangan Negeri di N15, berlawan pula dengan mungkin calon yang ada nama besar, bagaimana anda mengatakan bahawa anda lah yang terbaik untuk dipilih? Apa ciri-ciri dan juga apa yang ingin anda lakukan di N15 Asajaya? Okey. Pada N15 Asajaya, dia lebih mementingkan hubungan silaturahim antara hubungan sanak saudara sebenarnya. Saya merupakan anak jati N15 Asajaya. Ibu memang dari kampung, dikatakan kampung bersebelahan Tambih, dan arwah ayah lebih kurang di kampung Sambir. Dan kami menetap di kampung Tembirat, di dalam kawasan Asajaya itu sendiri. Jadi kebanyakan pengundi ataupun penduduk Asajaya adalah mempunyai hubungan silaturahim, sanak saudara sebenarnya. Dan lagi satu, selama berpuluh tahun tidak pernah ada calon tempatan yang diketengahkan selama ini oleh kerajaan. Tapi disebabkan tiada calon daripada kerajaan ketika dahulu sampai sekarang, jadi saya berpihak platform yang digunakan dalam iaitu parti lokal, base local party, memberi sedikit kelebihan sebenarnya kerana mereka ataupun penduduk di Asajaya mahukan anak tempatan untuk menjadi wakil suara rakyat di Dewan Undangan Negeri Sarawak sebenarnya. Apa yang membezakan anak tempatan yang lahir di Asajaya untuk membawa aspirasi itu? Kerana ianya mungkin menjadi satu kelebihan, tapi dalam masa yang sama mungkin memberikan risiko juga dalam masa yang sama. Kerana orang kampung kenal dia ni siapa dan sebagainya. Itu contoh. Tapi bagi saudara Ishak, kenapa itu anda rasakan satu kelebihan bagi anda? Ya, kalau kita lihat, dia lebih kepada konsep terbuka sebenarnya. Bagaimana kita membawa diri, bagaimana kita membuat kerja, kita memberi khidmat yang terbaik sebenarnya. Kalau kita advantage kepada anak tempatan ialah kita mempunyai hubungan silaturahim dan kita tahu apa sebenarnya permasalahan di kawasan yang kita akan tandingi, kawasan-kawasan kita sendiri. Sebagai contoh, saya berusia 37 tahun dan ketika saya masih muda, umur 4 ke 5 tahun,
saya bersama arwah ayah dan arwah ibu pergi ke kebun, berjalan 30 minit daripada kampung pergi ke kawasan kebun. Pada ketika itu jalan yang lagi besar pada hari ini, dan kita tahu apa permasalahan yang dihadapi oleh penduduk ataupun orang-orang Asal Jaya sebenarnya. Itu yang memberi impresi kepada saya. Padahal bukan senang untuk kita berhadapan dengan dikatakan sebagai salah satu giant di Dewan Undangan Negeri di negeri Sarawak ni. Tapi semangat yang cekal, keikhlasan untuk membantu rakyat di kawasan Asal Jaya itu salah satu punca utama saya ingin cuba menjadi wakil suara rakyat di N15 Asal Jaya, insyaAllah. Okey, saya ingin tertarik apabila kita katakan dalam konteks politik di Sarawak, aspek komuniti itu cukup penting. Ya, di negeri lain juga ada, tetapi di Sarawak mungkin lebih istimewa kalau dilihat di situ. Hubungan keluarga, mungkin dalam satu rumah panjang, ianya bersaudara tetapi boleh berbeza pandangan dan juga berbeza warna politik, dan itu dapat diuruskan dengan baik. Kalau di dalam konteks nasional ataupun di aspek di Semenanjung, itu mungkin menimbulkan sedikit pergeseran. Ada satu perkara yang perlu dipelajari di situ. Datuk, mungkin kita dapat fahaminya bagaimana budaya politik di Sarawak kalau kita dapat fahami. Tadi apabila saudara Ishak mengatakan bahawa, saya asal anak jati kampung. Bagaimana elemen itu penting? Ataupun Datuk sendiri ada legasi daripada kepimpinan bapa contohnya. Mungkin ada seorang kata itu satu perkara yang ada konotasi negatif, tetapi dalam konteks komuniti itu penting. Mungkin kita dapat fahami secara dengan lebih jelas contoh-contoh dan juga budaya politik di Sarawak yang mungkin memberikan kelebihan ataupun kekurangan sebenarnya. Okey, terima kasih Zul. Memang kalau kita tengok calon yang lawan saya tu, kita dalam dari satu rumah panjang. So we in the same long house. So kita pun dia kempen semalam, dia kempen, saya tempat ada function di tempat lain. Tak apa, itu pilihan rakyat. Dari segi ni kita memang konsep harmoni ni memang telah lama diwujudkan. Kita di Beton, di Layar ni memang tidak ada beza kalau dia kaum Melayu, Cina, Iban ke. Kalau satu susah, seorang susah, semua susah yang kita tolong. Kalau senang semua enjoy juga. So ini prinsip kita dari dulu lagi. Dan kita sebagai one of the good things is sebagai the main language yang kita bertutur ni, kita gunakan bahasa Iban. Tak kira Iban Cina kah ataupun Melayu. So kadang-kadang Cina sama Cina pun kelakar dalam bahasa Iban. So sebagai satu ini dari asal dulu, dari moyang dulu pun kita memang we have to live in harmony. Dan dengan itu kita sebagai satu masyarakat also we have to go and grow together, dan kita membangunkan bukan saja sosioekonomi kita, pendidikan kita dan sebagainya. Dan ini adalah satu daripada asas kepimpinan, that we need to have perpaduan kita memberi kestabilan. Stability will create a good government. Dan ini adalah merupakan track record daripada kerajaan GPS. Dan kita mengharapkan politik is there's no permanent enemies. Dan kita mengharapkan walaupun kita tak beza pandangan daripada segi politik, we have to live together, you know. So and we live the rakyat. Biarkan rakyat yang akan memilih siapa yang terbaik. Kalau dari segi saudara Ishak tu tanya siapa dia punya brother-in-law lah. Sama juga. So this is the thing that we do. Tapi kita betul tak? Mungkin dapat boleh reaksi di situ. So it's something kita amalkan di sini, Sarawak lah. Perpaduan kita is our strength. Saudara Ishak mungkin dapat komen sikit apa yang dikatakan oleh Datuk tadi. Okey, apa yang dikatakan oleh Datuk tadi, ya memang benar yang brother-in-law merupakan calon GPS sebenarnya. Jadi beliau merupakan menteri muda dalam kabinet GPS dan kerajaan terdahulu sebelum dibubarkan lah. Jadi saya juga mengucapkan ribuan terima kasih sebenarnya, kerana selama ini tanpa kerajaan pada hari ini, siapalah kita kan? Kalau kena bantuan daripada kerajaan, kita sebenarnya sebagai rakyat, kita harus berterima kasih. Kita melihat konsep yang berterima kasih contohnya diamalkan di politik Sarawak. Orang-orang Sarawak lebih harmoni, yang berbilang bangsa. Memang betul apa yang dikatakan Datuk Gerard tadi, mengatakan kita
kalau kita pergi ke kawasan pedalaman, memang kebiasaannya orang akan bercakap dalam bahasa ibunda. Di sana kalau di kawasan Iban, kita bercakap Iban. Itulah kelebihan orang Sarawak. Jadi seperti apa yang dikatakan oleh Dato' Jar lagi, konsep politik ini dia tidak mengira adakah saya sebagai pembangkang PSB dan keluarga merupakan GPS, tetapi kita ingin melihat kawasan-kawasan yang kita ingin majukan mampu berubah daripada keadaan pada hari ini menjadi lebih baik pada keesokan hari. Itu yang saya amalkan sebenarnya. Saudara Brolin bersetuju dengan apa yang kita nyatakan ketika ini, kerana dalam pertentangan politik kadang-kala persengketaan itu akan mewujudkan persaingan untuk mewujudkan dan juga memajukan rakyat dengan lebih baik. Tetapi mungkin apabila terlampau harmoni, adakah ianya bagus untuk pembangunan? Kalau DAP itu persepsinya sangat agresif. Tetapi DAP ataupun dipanggil DAP di Sarawak itu mungkin caranya sedikit berbeza. Mungkin kita dapat fahami. Ya, kami di DAP Sarawak sini kami mengambil pendekatan lain kerana di DAP Sarawak ni kami ada autonomi kami sendiri. Jadi apa-apa yang dilakukan oleh di Semenanjung, dia tidak dapat melepasi pengerusi kami Chong Chen Chen di sini. Jadi pendekatan kami di sini dia lebih kepada lokal punya. Jadi kalau di Semenanjung dia lebih agresif, tapi kami di sini kami menggunakan pendekatan kami di Sarawak. Seperti kami di sekarang, saya sebagai seorang Bidayuh. Dan saya juga ada keluarga Cina, saya ada keluarga Iban, saya ada keluarga Melayu semua tu. Jadi di situ pendekatan dia kita harus mendapati pendekatannya boleh diterima oleh mereka itu seperti sebagai seorang rakyat Sarawak macam tu. Justru adakah itu kalau kita lebih agresif ianya boleh diterima oleh masyarakat? Bagaimana nak imbangkan itu? Nak imbangkan kalau bagi saya lah sebab di sini mereka tidak dapat menerima yang terlalu agresif tentu. Contohnya kalau kita terlalu agresif berkempen menembak satu sama lain tentu mereka tidak suka semua tu. Di Sarawak mereka tidak suka. Contohnya, walaupun saya tidak suka GPS tapi saya tidak boleh cakap, "Oh, Datuk Gerald ni ini macam ni. Datuk Gerald macam ni." Itu yang mereka tidak suka. Yang mereka mau adalah kenapa kita di sini dan kita boleh beritahu mereka, "Kenapa kamu harus pilih parti ini sebab ini." Dan itu yang mereka suka dengar. Penduduk di kampung lah bagi pengalaman saya sekarang. Maksudnya lagi susah lah kalau nak jadi pembangkang di negeri Sarawak? Tidaklah susah. Bermakna kita bila kita mendekat masyarakat, kita kena menggunakan pendekatan lain. Tetapi bila di DUN, di situ kita akan lihat bagaimana contohnya track record untuk semua wakil-wakil rakyat daripada DAP. Mereka sangat bersuara di dalam Dewan Undangan Negeri semua tu. Tapi bila mereka berjumpa dengan penduduk, mereka lebih mendengar berbanding bercakap macam tu. So itu pendekatan kami di DAP Sarawak. Dialog 3 Penjuru Sarawak memilih berhenti rehat seketika dahulu. Kita jumpa lagi selepas ini. Bertemu lagi dalam Dialog 3 Penjuru wakil-wakil rakyat dari GPS, PSB dan juga DAP bersama dengan saya pada malam ini. Kalau di PSB bagaimana pula Saudara Ishak? Adakah cabaran untuk menentang ataupun berdepan dengan Big Giant dan juga parti yang sudah mempunyai ataupun sudah lama kukuh di negeri Sarawak? Bagaimana cabarannya itu? Bukankah itu berlipat kali ganda untuk menyatakan dan juga membuktikan kelainan dan juga keberhasilan anda untuk buat kerja? Pada pendapat saya, ia adalah politik yang terbuka. Itu terpulang kepada pengundi di N15 Asajaya terutama. Saya lebih menekankan kepada di DUN N15 Asajaya sebab saya tidak mahu mencampur adukkan di kawasan-kawasan lain sebab ini ada peperangan antara dalam pilihan raya kali ini. Tapi dia agak terbuka kerana apa yang dikatakan oleh Datuk Sri Abdul Karim, walaupun kami berlainan parti tapi secara politik berkempen secara harmoni. Contohnya ketika pada hari Jumaat yang lepas kita sembahyang di masjid yang sama, tapi selepas sembahyang keluar dari masjid kita berborak, bermesra seperti orang yang tiada masalah, tidak berperang antara parti sama parti. Jadi bagi saya untuk meyakinkan rakyat
itu kita dah cuba. Selama saya sudah hampir 3 tahun lebih untuk menyantuni rakyat di sana, memberi bantuan, memberi apa-apa bantuan dalam golongan asnaf yang memerlukanlah, golongan ibu tunggal, memberi bantuan beras satu Asajaya yang dikatakan selama ini yang agak berkesan, tapi kita lebih faham. Kita, apa yang dikatakan Saudara Bolin, kita adalah satu parti pembangkang, tapi tidak semestinya pembangkang tiada sengat itu sebenarnya, tapi ia bergantung kepada bagaimana penerimaan orang-orang di kawasan, cara kita membawa diri, cara kita untuk menyampaikan apa yang kita nak bawa di kawasan-kawasan yang kita wakili nanti. Itu. Datuk Gerard, adakah GPS selesa dengan suasana dan juga apa yang berlaku dalam politik di Sarawak pada kali ini? Adakah yakin kemenangan besar itu dapat dicapai? Satu. Dan dalam politik, adakah GPS terus selesa untuk melakukan baldasar, untuk melakukan sesuatu untuk rakyat dan juga mengambil masa yang mungkin dia punya rentak tu agak perlahan, ataupun bagaimana? Ataupun ini sebenarnya cabaran juga di sebalik keselesaan yang dia ada persepsi itu? Kita, perjuangan kita, Zul, we walk the talk. Kalau kita buat, we say something, we will do it. Dengan itulah, dan kita beri perkhidmatan yang terbaik untuk rakyat. Bukan saja di DUN, dan dengan rakyat lain, di DUN pun lain, tak macam tu. Kita memang, once we say it, we will do it. Dan kita mementingkan apa yang keperluan rakyat. Dan dengan itu kita banyak inisiatif yang dibawa oleh Yang Berhormat Ketua Menteri, Datuk Tinggi Abang Jo. Dan ini telah memberi kesan dan juga impak yang banyak positif, lebih lagi masa COVID ini. Bantuan Sarawakku Sayang 7.0 sekarang. So ini memberikan banyak, fokus kita adalah untuk kesejahteraan rakyat, dan masa yang susah kita perlu tolong. Oleh demikian saya rasa memang kita akan menang. Saya yakin kita akan menang besar. So there's no issue in that, dan kita ingin melihat kepimpinan dan juga kesinambungan pemimpin kita dan kerajaan kita yang beri satu yang stabil. Kalau stabil, ekonomi kita dapat berkembang. Then you have investors to come in with confidence in the government. Dan ini diperlukan kerana kita inginkan rakyat kita ada kerja. They have all the facilities yang ada. Memang ada banyak cabaran seperti internet kita, tak semua, not every area yang dapat pencapaian internet, tapi kita ingin usahakan yang lebih lagi supaya dapat yang di luar bandar pun macam di bandar. So this is the pendekatan kita, dan kita memberi the best untuk, with a stable government we can have a lot more things to do. Kemakmuran tu yang penting, dan juga kita memberi the best for our rakyat, especially from polisi kerajaan GPS, juga from the cradle to grave memang ada. So kalau dia lahir dia ada they get endowment fund, ibu pun diberi and all that, sampai meninggal pun, yang tua tu meninggal pun ada juga khairat yang diberikan kepada mereka. So we have covered everything, dan ini kita dengan jelas, we have our track record, and then we are helping, dan kita membantu rakyat supaya rakyat sejahtera. Saya masih ingat apabila Astro Awani menembual Allahyarham Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Adnan Satim pada tahun 2015. Allahyarham mengatakan bahawa masalah di Sarawak dan juga cabaran untuk menguruskan di Sarawak hanya 3 perkara: air, elektrik dan infrastruktur. Beliau sebutkan 3 kali mengulangi perkara yang sama. Itu masalah yang terbesar. Tapi dalam masa yang sama bukan mudah untuk melaksanakannya itu, kerana kita akan kata, ini dah 60 tahun merdeka, kenapa masih lagi ada masalah sebegini? Justru untuk pilihan raya negeri kali ini, di kawasan masing-masing, apa idea dan juga caranya anda untuk menyelesaikan 3 masalah utama? Masalah air, elektrik dan juga infrastruktur. Kalau tambah sekarang, saya rasa keinginan rakyat Sarawak ialah akses komunikasi dan juga internet itu. Mungkin saya tanyakan kepada Brolin, bagaimana anda membawakan isu ini? Kerana mungkin ada kata, anda calon muda, bagaimana untuk menyelesaikan masalah infrastruktur yang mungkin memerlukan bajet dan juga tugasan yang besar? Ya, jika dipilih pada pilihan raya kali ini, kita kena lihat kepada the basic, the roots of the problem kita cakap tu. Memang kita cakap mungkin di tempat itu tidak ada air, tidak ada apa, tapi kalau kos itu dalam masa 5 tahun kita boleh buat, dan kita cakap dengan orang tu, okey, kita kena buat perlahan-perlahan sebab kos di sini banyak dan kita tidak mampu bagi sekaligus. Tetapi kalau satu tempat itu boleh diberi secepat yang mungkin, kenapa tidak diberi? Itu masalah yang berlaku di sini sekarang, kerana ada tempat-tempat yang sepatutnya
boleh diberi tapi tidak diberi, yang tidak memakan kos yang banyak. Contoh macam jalan, macam air. Jadi situ bila saya dipilih nanti, saya akan melihat the root cause first untuk memastikan sama ada benda itu boleh diberi terus secara contoh macam 1 tahun atau 2 tahun, ataupun kita kena lihat, kita kena kaji seperti dahulu. Macam DAP dahulu. DAP boleh memberi bantuan pipe gravity melalui impian Sarawak dahulu. Kalau DAP yang pembangkang boleh memberi pipe gravity dahulu, kenapa kerajaan yang ada bajet 8 million MRP dan RTP tidak mampu untuk buat? Jadi, walaupun sudah memerintah begitu lama. Jadi, di situ kita kena lihat, seperti yang saya cakap tadi, untuk tengok root cause dia dulu. Sama ada boleh dibuat terus ataupun tidak dapat. Bagaimana dengan Ishak pula? Okey, terima kasih. Saya berbekalkan pengalaman dalam bidang Pen Borneo. Pen Borneo yang saya dalam bidang pengalihan utilities. Betul-betul dalam aspek yang sektor yang saya minat sebenarnya. Kerana untuk memajukan infra dalam utilities kita dalam Pen Borneo, contohnya kita ada power yang dikatakan elektrik, pipe air dan telco, lebih kepada tiang telekomunikasi. Jadi benda ni kalau kita lihat di kawasan Asajaya terutamanya, kita boleh capai benda itu kerana kemungkinan bajet-bajet yang diberikan oleh kerajaan federal kepada kita untuk memastikan keadaan begitu menjadi lebih baik pada hari ini, dan insyaAllah ya, kalau ada bajet yang lagi besar, kita boleh menjadikannya lebih smooth, lebih bagus daripada pada hari ini sebenarnya. Contohnya kalau kita lihat dari segi yang paling utama adalah bekalan air yang bak kata orang Sarawak, tak ada api pun tak apalah, janji ada air. Itu yang paling penting. Kerana kalau kita lihat dia sejajar dengan pembangunan pada hari ini, ya. Kalau kita meletakkan sebagai contohlah, kita ucapkan ribuan terima kasih juga kerana perancangan daripada kerajaan GPS. Kita telah melancarkan banyak projek-projek di luar bandar yang kita lihat sebenarnya. Terima kasih sebenarnya. Tapi kita inginkan satu pembaharuan, satu yang lagi bagus berbandingkan pada hari ini. Kerana kalau tempoh projek diberikan dalam masa 2-3 tahun, kenapa projek tersebut harus delay agak lama ya sebenarnya? Kerana tiada penelitian yang terperinci. Kerana rakyat di kawasan di luar bandar memerlukan basic infra dan penggunaan air dan elektrik yang bagus dalam masa yang pada hari inilah, kerana ia berkait rapat dengan penggunaan internet dan sebagainya lah. Kalau elektrik, kalau tak ada elektrik pun macam mana kita nak capai untuk internet? Kita ada tidak untuk resource untuk inilah kan. Datuk Gerard, bagaimana untuk menjawab itu? Kerana expectation itu, ya, kalau benda macam tadi Rolling kata, kalau projek untuk 5 tahun, siapkan dalam 5 tahun. Bukanlah tunggu masa 10 tahun. Dan kalau sudah ada pipe, hendaklah kena ada air. Kerana ada juga kes yang ada pipe tapi airnya tiada. Jadi, tapi dalam masa yang sama ada juga kawasan pedalaman, faktor-faktor geografi, faktor-faktor lokaliti itu perlu diambil kira. Mungkin dapat menjawab hal-hal yang berkaitan dengan kemudahan asas ini. Memang betul Zul. Kita tengok this is the basic necessity yang kita perlukan. Jalan, air dan elektrik. Oleh demikian, tapi kita mau lihat also from dari segi planning, perancangannya mesti dibuat, bukan hari ini kita buat, besok dia dapat siap. So need a long time, dan juga kita dari segi kerajaan pun kita paksa meminta bajet untuk membuatkan all these necessities. Dan dari segi itu juga kalau macam di pendalaman yang jauh di rumah panjang yang saya yang jauh sana, kalau tidak ada jalan, macam mana kita nak bawa tiang elektrik yang masuk? Air mungkin ada, kita ada gravity feed dan sebagainya, dan that's why the infra is very important. Dan untuk pengetahuan Zul, kita di kawasan saya di Layan hampir 99% memang sudah ada rangkaian jalan yang telah siap, dan semua kampung dan juga berpanjang memang ada, tapi kita tak membaik pulihkan ataupun menurap jalan-jalan yang masih berbatu ni, dan this is the process that we are doing. Dari segi itu juga kita melihat macam secara Ishak punya
brother-in-law tadi. Dia menteri muda menjaga jalan pesisir. So the coastal roads are all under although from the ministry, he's looking into it untuk kita buat connectivity di antara bandar-bandar dan juga di pesisir, bukan juga di pendalaman. Then this is very important because I believe that when you have changes dalam konsep, I call it COME lah sebenarnya, ini daripada Tun bin Sri Taib lah yang selalu memberi idea ni. Kalau kita ada perubahan, change, that will create opportunity. Then kalau ada opportunity, kita akan people will become mobile. Kita rangkaian jalan ini penting supaya people mobile dan dapat pergi ke sana sini. Dan after that, when the things are open, kawasan-kawasan terbuka, we will create economic equality. So itulah kita buka jalan. Sekarang kita fokuskan kepada membina jambatan, membina jalan supaya tanah-tanah di tepi itu yang kita dapat didevelopkan ataupun menjadi ladang-ladang yang besar. This is what we want. And from that, people ada kerja, jadi petani, sekarang menggunakan pertanian moden, fertigasi dan sebagainya. Everything is kita rancang untuk kesejahteraan rakyat kita. So memang masih ada cabaran, tapi kita harapkan dalam 5 tahun ini banyak lagi yang kita dapat tambahkan untuk rakyat. 5 tahun akan datang, apa yang Datuk ingin lakukan di kawasan Dun Layar? Secara kalau kita dapat sukat 3 perkara yang kita dapat sukat dengan jelas. Okey, dari segi itu yang paling penting adalah pendidikan. Kita memerlukan modal insan. Sebagai contoh Azul, kita telah yang Mak Ketua Menteri minggu lepas telah pecah tanah untuk airport kita di Berbuling, di Sepauh. Tujuan untuk bawa pelancong dan juga barang-barang hasil tanaman dan sebagainya straight to the market, ke Singapura, Qatar dan sebagainya. But to have that, I need to have train. Kalau mau pelancong datang, I need to have people train, human resources train. Dan I need to have tourist guide, I need to have Grab drivers, I need to have service industry, buka restoran dan sebagainya. Dan I also need to have petani-petani yang mengeluarkan sayur-sayuran dan buah-buahan untuk our tourists. Then that is one thing. So pendidikan yang paling penting. Dan kita melihat pada petang ni, malam nanti saya akan bersama Yang Berhormat Datuk Seri Nancy Shukri, Menteri Pelancongan kita, dan kita akan berjumpa dengan Politeknik. Kita ada Politeknik Metro di Betong Zul, untuk pengalaman Zul, dan kita ingin collaborate dengan kementerian supaya modul yang kita akan buat dengan diploma pengurusan pelancongan, straight away the student ataupun pelajar tu juga akan mendapat lesen sebagai tourist guide. So so I need this because kalau tidak ada, macam nak cari tourist guide ni pun tak ada di Betong dan sebagainya. And the last one is that we have to go and make sure that lebih lagi kepada perkhidmatan kesihatan kita. Betong Hospital dah lama dah, lebih 30 tahun tak dibuat apa-apa. So I would like to have meningkatkan, terutamanya dengan COVID ni, banyak yang kita perlukan dan juga pakar-pakar supaya dapat datang ke Betong, dan our population is growing, so this is a lot necessity that we need to go and do. Dan lebih lagi kita untuk pihak berkuasa tempatan kita sekarang ada Majlis Daerah Betong. Dan saya telah meminta mereka ingin meningkatkan supaya menjadi majlis perbandaran dalam within the next 10 years lah. Target kita supaya as we grow, people want to have more services yang diberi daripada PBT ni. So I need to go and improve on that. Our population here in Betong saja dah dekat 30-40 ribu that comes to Betong all the time. Dan kita akan mengembangkan skim perumahan kita dan sebagainya. We need to have all the services supaya lori-lori sampah tu dapat mengumpul sampai ke hujung jalan, ke rumah panjang yang terhabis tu lah. So this is harapan saya lah. And kita boleh buat if we have a strong government dan sokongan yang padu daripada rakyat-rakyat. Brolin, 5 tahun akan datang, kalau dipilih sebagai ahli Dewan Undangan Negeri di N23 Bukit Semuja, apa yang anda ingin lakukan yang dapat kami sukat ataupun kami ukur sebagai pengundi di sana? Yang pertama, saya akan memastikan sektor pendidikan, kerana sektor pendidikan sekarang sepatutnya seperti semalam Parlimen telah luluskan iaitu rang undang-undang MA63. Jadi sepatutnya kerajaan yang ada nanti harus meminta autonomi untuk kesihatan dan pendidikan supaya di pendidikan kita akan semakin meningkat. Dan kalau saya dipilih untuk menjadi wakil rakyat untuk 5 tahun akan datang, perkara pertama adalah sudah tentu pendidikan. Sebagai anak kampung yang lahir di kampung, membesar di kampung, saya melihat bahwa ramai anak-anak tidak memandang serius tentang pendidikan dan mereka
terabai, mereka tidak begitu mementingkan pendidikan. Jadi itu yang harus kita terapkan di dalam mereka, seperti yang bak kata pepatah mengatakan belentur buluh biar dari rebungnya, supaya mereka tahu bahawa pendidikan boleh mengubah nasib keluarga mereka, boleh mengubah nasib negeri mereka yang selama ini macam ketinggalan jauh daripada. Jadi sektor pendidikan yang sangat penting yang saya akan utamakan nanti. Ishak pula bagaimana? Allah, saya kalau diberikan mandat, kalau ada rezeki dengan izin daripada Allah SWT, saya cuma menekankan tiga perkara, iaitu satu, kebajikan rakyat. Kebajikan rakyat yang paling utama kerana begitu banyak golongan yang sepatutnya dapat tersisih pada hari ini. Kerana contohnya rumah PPRT, rumah-rumah bantuan rumah baik pulih dan sebagainya, banyak yang terpinggir sebenarnya kepada golongan asnaf, golongan OKU yang masih lagi tersisih daripada bantuan yang sepatutnya mereka dapat. Yang kedua, apa yang kita bincang tadi adalah lebih kepada basic infra, kerana saya ingin melihat, saya melihat kawasan Asrajaya ni kawasan yang di antara yang pertengahan di antara bandar dengan rural area. Kerana saya pun ingin melihat kawasan tersebut punya sistem peparitan yang begitu apa dikatakan, peparitan yang begitu baik. Kerana kalau kita lihat seandainya king tide, air pasang besar dan hujan yang lebat menyebabkan sentiasa banjir. Pada bulan 10, 11, 12 sentiasa akan banjir. Benda terjadi dalam 2 minggu lepas, seminggu dan 2 minggu lepas. Jadi kalau ada sistem peparitan yang begitu bagus, yang baik, kemungkinan besar air pasang besar dengan air hujan, kemungkinan besar memang betul banjir, tapi cuma dengan level air yang tak menyebabkan banjir besar. Itu yang kita mahukan sebenarnya. Dan basic infra, contohnya yang kita bincang tadi macam API dan capaian internet, itu yang kita mahukan. Sebab capaian internet, apa yang kita tahu, kerana kerajaan federal dan kerajaan negeri terdahulu telah melancarkan untuk meningkatkan sistem 4G ke 5G. Kalau apa yang kita dengar, projek akan datang lebih kepada jendela, projek 3 serangkai dan sebagainya untuk meningkatkan telekom, projek telco lah, apa yang kita tahu. Itu ada harapan saya supaya apa yang kita ada pada hari ini cuma ada tower, tetapi bak kata orang Asrajaya, kuali dia tak ada untuk pemancar, pemancar dia tak ada. Itu yang kita mahu. Sebab tahu ada, tapi kita tidak mendapat liputan yang sepatutnya. Kita macam membazir, satu pembaziran. Satu tower, kita kalau anggaran berapa, beratus ribu dan sebagainya. Lebih baik digunakan untuk membantu rakyat, memberi bantuan dan sebagainya. Yang ketiga, lebih kepada sosioekonomi. Ya, sosioekonomi. Padahal di kawasan Asrajaya, kalau kita lihat, dia lebih kepada sektor pertanian, sektor peladangan dan perikanan. Mereka lebih mengamalkan secara secara konsep yang lama, ya, pertanian. Takkan yang mempunyai kebun kelapa, cuma mereka mendapatkan kelapa mengaut kelapa yang dijual kepada orang tertentu, orang tengah. And then mereka cuma mendapatkan, sebagai contoh, kalau dijual kelapa tu 50 sen. And then yang kelapa ni dibeli oleh orang tengah dan dijual kepada yang sektor industri yang lain, yang meningkat sampai ke RM1, RM2. Padahal mereka yang begitu penat, lelah dalam berhari-hari pergi untuk menanam, bercucuk tanam, tapi mendapatkan hasil yang begitu sedikit. Tapi itulah kita akan cuba membawa mereka sebagai untuk menjadi petani moden. Sebagainya Datuk Jirat, salah satu mentor untuk kita mendapatkan macam mana untuk menjadi petani moden, Datuk. Okey. Datuk sebenarnya. Kami berhenti rehat buat kali terakhir. Kita jumpa lagi selepas ini. Dialog Tiga Penjuru kembali lagi. Kita bercerita di hujung ini fokusnya kepada anak-anak muda. Okey, saya ingin membawa diskusi kita yang berbaki dalam lebih kurang 15 minit ini kepada isu yang berkaitan dengan orang muda.
Malah saya punya panelis juga semuanya orang-orang muda belaka. Datuk Gerard sendiri adalah Ketua Pemuda bagi PBB. Ishak baru 37 tahun, malah bagi Brolin baru 27 tahun. Jadi ini adalah dinamik yang cukup hebat untuk generasi kepimpinan di negeri Sarawak. Brolin, bagaimana kita melihat? Mungkin kali ini undi 18 tidak participate ataupun menyertai sekali dalam pilihan raya negeri. Namun untuk kita melihat kepada masa akan datang, orang muda akan bawa dinamik politik, dinamik pembaharuan dan juga kemahuan yang berbeza. Malah ramai juga anak-anak muda yang berada di luar negeri Sarawak. Justru bagaimana sebagai orang politik penting juga untuk memastikan anak muda ada literasi politik dan juga mereka berpartisipasi. Adakah itu cabarannya dalam konteks di negeri Sarawak, Brolin? Ya, bagi saya di negeri Sarawak, literasi untuk anak muda terhadap politik, saya harus akui dia masih berkurangan. Bagi saya sendiri, saya mula meminati politik apabila saya sedang menyambung ke pelajaran di Semenanjung pada 2013 masa tu. Di situ saya mula nampak bahawa kenapa politik ini sangat-sangat penting untuk kehidupan kita. Orang politik yang menentukan gaji minima, orang politik yang menentukan apa yang kita harus pakai turun pergi kerja, turun ke sekolah, orang politik yang akan menentukan harga barang. Di situ baru saya terbuka mata. Jadi mungkin satu perkara yang saya ingin ajukan kepada siapa-siapa yang akan jadi kerajaan Sarawak selepas ini adalah untuk membuka ruang lebih banyak lagi seperti town hall ke apakah, berinteraksi dengan orang muda supaya kenapa pentingnya mereka peka terhadap perkembangan politik, apa yang terjadi dengan politik, supaya mereka tahu bahawa peranan mereka sebagai orang muda, mereka tidak dipengaruhi oleh duit, mereka tidak dipengaruhi oleh projek apa untuk menyokong sesuatu parti politik itu nanti. Dan mereka harus faham kenapa mengundi calon yang seharusnya mewakili mereka itu sangat penting untuk dalam masa 5 tahun. Brolin, adakah ada perbezaan yang jelas antara kawasan di bandar ataupun di luar bandar di negeri Sarawak? Adakah anak muda mahu keluar mengundi dan juga berpartisipasi? Buat masa sekarang saya melihat bahawa anak muda di luar bandar dan di bandar ada beza dia yang boleh saya katakan yang agak ketara. Kerana kalau kita lihat anak muda di luar bandar, mereka masih lagi mencari peluang pekerjaan, mereka masih berbicara tentang peluang pekerjaan, mereka masih berbicara tentang gaji minima, mereka semua tu. Jadi itu yang akan mempengaruhi mereka untuk aktifkan diri mereka dalam politik. Jadi berbanding dengan orang muda yang berada di bandar, mereka lebih terdedah dengan banyak perkara, mungkin disebabkan mereka mempunyai capaian internet lebih bagus apa semua. Jadi mereka tahu lebih banyak perkara, mereka lebih peka dengan terhadap perkara-perkara isu-isu semasa di negara dan juga di negeri Sarawak. Jadi di situ mereka lebih peka. Dan saya boleh katakan anak muda di bandar dan juga di luar bandar yang agak ketara literasi mereka terhadap politik. Bagaimana pula dengan Ishak pemantauan dan juga melihat, adakah politik di Sarawak adakah ini eksklusif kepada kumpulan tertentu? Adakah anak muda dikaitkan sekali ataupun anak muda merasakan tak apalah, ini pilihan raya, biarlah orang-orang politik saja tentukan, atau ada gelombang perubahan terhadap minat anak muda terhadap politik? Okey, pada hari ini kalau kita lihat ya, kebanyakan calon-calon yang ditampilkan adalah lebih kurang dalam lingkungan 24 tahun paling muda, dan saya mengatakan ia satu pendedahan yang awal kerana kita memerlukan pemimpin yang lebih berdaya saing, mempunyai keterampilan diri yang bagus, yang mempunyai pemikiran yang begitu mantap untuk membangunkan sebuah negeri maupun negara yang akan datang insyaAllah. Jadi orang muda kalau berbanding dengan orang yang lebih senior, kita lebih, kalau bolehlah pada election kali ini kita mengatakan selanjutnya orang muda diberi peluang lebih lagi untuk memajukan negeri Sarawak ini terutamanya. Ya, itu pandangan saya lah. Datuk Gerard mengetuai geng-geng pemuda, tetapi dalam masa yang sama ada persepsi mengatakan bahawa adakah orang muda ditakuti oleh kelompok dan juga parti politik di Sarawak?
bagaimana Datuk dapat menafikan bahawa GPS contohnya tidak anti orang muda dan juga dalam masa sama tidak eksklusif kepada kelompok tertentu sahaja? Memang betul Zul. Sekarang politik kita dah berubah dan juga kita juga pernah dapat memberi pendekatan kepada yang lebih muda untuk masuk ke dalam arena politik seperti kita di Undi 18 dan sebagainya. Kita di Sarawak, di DUN Sarawak kita telah we have already memberi untuk yang 18 tahun ke atas boleh jadi calon. We have already amended our law. Dan dari segi itu juga kita memerlukan memberi peluang dan juga pengalaman untuk pemimpin muda supaya dapat belajar dan memberikan kematangan kepada mereka sebagai pemimpin. Kita lihat pun masa PH tu banyak menteri-menteri yang muda tapi mereka tak dapat bekerja. So that's why susah sikit. Dan saya bersyukur kepada Yang Amat Ketua Menteri kerana dari pemuda PBB kita ada 8 calon yang bertanding. Ini tidak pernah dalam sejarah pemuda PBB di mana 8 orang yang menjadi calon pada pilihan raya kali ini. Ini memberikan bayangan ataupun perjuangan kita supaya ada pemimpin pelapis. Pemimpin pelapis dapat menerajui pentadbiran negeri nanti dan kesinambungan perjuangan kita. Oleh demikian saya rasa memang pendekatan kita untuk mencari orang muda pun we have to change our style lah supaya kita be more inclusive dan kita memberi mereka ruang dan peluang untuk menyuarakan apa yang mereka pentingkan. So this is important because I know saya dah lama dalam pemuda PBB. I started in 1996 so I was younger once. So kawan-kawan saya ni Brolin dengan Ishak masih muda. So it's good. Dan saya mengharapkan kita we have more discussion together. There's some issues that we can go and settle out. And then kita menjadikan satu polisi kerajaan untuk kebaikan anak Sarawak, anak muda Sarawak. Supaya we can leave the country to the younger generation untuk mentadbir dari segi masa yang akan datang. The future is for them. So now we have to have a stable politics, stable government supaya dapat memberikan lebih lagi kepada anak-anak kita ini. Brolin tersenyum sinis apabila Datuk Gerard mengatakan bahawa kalau di PH dulu ada orang muda tapi tak boleh bekerja. Mungkin ada pandangan Brolin mahu menyangkal hujah tersebut? Ya, tadi Datuk Gerald cakap ada banyak pemimpin muda di PH tidak boleh bekerja. Kalau kita cakap tidak boleh bekerja bekerja dari segi apa? Adakah ini bermakna 8 calon GPS nanti yang bakal jadi YB pun, bakal jadi yang berhormat mewakili GPS pun tidak boleh bekerja? Jadi sebab itu orang muda. Jadi kita di sini kena lihat orang muda itu tidak boleh bekerja dari segi apa. Mungkin sebab 22 bulan waktu PS dulu agak macam mana orang cakap kita terlalu cepat untuk judge 22 bulan. Sebab seperti yang Datuk Gerald cakap tadi, kita tidak mungkin untuk cepat untuk terus yang cepat untuk mengadaptasikan diri. Itu ayatnya, mengadaptasikan diri dengan suasana macam tu. Jadi 22 bulan agak singkat untuk mereka adaptasi semua tu. Yang masih muda mau buat perubahan, buat ini, buat itu, tapi tidak tahu jalan dia. Jadi di situ 22 bulan agak cepat untuk kita judge macam tu. Seperti itu, seperti kami di DAP, calon-calon muda mereka tidak akan terus diangkat. Contohnya hari ini Dewan bubar, besok akan ada terus calon muda diangkat oleh kerana mau melihat parti itu parti muda. Tetapi di DAP mereka akan meletak calon itu tidak kira kamu tua, kamu muda. Kalau kamu tidak boleh bekerja, kamu tidak akan diangkat untuk menjadi calon. Sebab itu di DAP, kami di DAP, atau di DAP Semenanjung lah, tapi kami di DAP Sarawak, Wabi Chong, dia akan suruh orang tu bekerja selama 2 tahun atau 3 tahun. Kalau kamu tidak boleh bekerja, jangan harap kamu akan jadi calon. Okey, tapi saya ada beberapa minit saja yang berbaki, 5 minit lebih kurang. Tetapi akhirnya apa sahaja yang kita cakap ini tidak akan memberikan makna kepada proses demokrasi, kepada pilihan raya negeri Sarawak sekiranya rakyat ataupun pengundi yang layak mengundi tidak keluar mengundi. Jadi saya berikan peluang dan slot yang terakhir ini untuk bagi kalian yang menawarkan diri sebagai wakil rakyat untuk mengajak pengundi bagaimana pentingnya untuk undi mereka dikira untuk mereka keluar mengundi pada hari Sabtu nanti. Kerana ada yang takut rakyat lesu kerana politik, rakyat lesu kerana COVID-19. Ishak, mungkin dapat mulakan dulu rayuan untuk mereka keluar mengundi pada hari Sabtu nanti.
Okey, insyaAllah pada 18 hari bulan nanti kita akan lihat di N15 Asajaya satu perubahan yang besar mungkin akan berlaku. Kita jangkakan lebih 70% daripada pengundi akan keluar insyaAllah, kerana mereka mahukan satu perubahan yang berada di kawasan N15 Asajaya sebenarnya, dan mereka mahu melihat anak muda lebih dikenali, dan lagi satu itu anak tempatan untuk memimpin, untuk menerjui N15 Asajaya nanti insyaAllah. Jadi sikit saya ingin merayu dan mengharapkan supaya pada 18 hari bulan nanti orang-orang Asajaya untuk memilih siapa yang layak mereka pilih untuk menjadi pemimpin mereka nanti insyaAllah. Terima kasih. Anak muda Brolin, rayuan dan juga mungkin permintaan kepada pengundi-pengundi di kawasan. Bagi saya menyeru kepada semua pengundi, tidak kira di DUN Bukit Semuja atau di kesemua 82 DUN, untuk keluar menunaikan tanggungjawab anda, kerana kali ini seperti kami Parti Pembangkang, kami ada limitation untuk berkempen berbanding dengan penyandang, boleh dikatakan penyandang kerajaan sekarang lah macam tu. Sebab mereka ada jentera-jentera yang diperlukan untuk kempen. Malah kami tidak dapat berkempen. Jadi ini yang akan membuatkan nanti yang kita takuti nanti tidak ada check and balance di dalam DUN, dan di mana jikalau duit ada, sebab semua rakyat Sarawak adalah pembayar cukai, dan bila duit itu contohnya macam tak ada kami ini yang akan check and balance, duit itu akan digunakan sewenang-wenang jana, itu yang bahaya. Jadi itu anda harus mengeluarkan mengundi untuk memastikan kesemua wakil rakyat daripada DAP boleh menjadi accountable kepada anda dan menjaga duit anda di dalam dewan, untuk memastikan jikalau GPS jadi kerajaan lagi, memastikan GPS menggunakan wang itu sewenang-wenang. Seperti sekarang kalau kita lihat, kalau tidak kerana ada pembangkang di DUN, anda tidak akan merasa ada skim khairat, ada telekom ke apa semua tu. Jadi itu yang kita perlukan. Kalau kita tidak hantar check and balance di DUN, mereka mungkin ya Datuk Gerald, bukan confirm. Mungkin duit itu akan masuk ke poket mereka. Jadi itu yang jangan tu, you better not say that, that's wrong. Tidak mungkin Datuk, mungkin. Okey, ada penegasan mungkin di situ, Datuk Gerald. Bagaimana? Ini adalah pilihan raya yang lebih menuntut kepada masyarakat di negeri Sarawak untuk keluar mengundi, kerana kita mahu bangkit daripada COVID-19, bangkit daripada kepayahan ekonomi. Malah lebih penting lagi juga mereka juga dapat partisipasi dalam pilihan raya kali ini. Mungkin Datuk Gerald terakhirnya. Okey, terima kasih Zul. Kita memang wajib untuk keluar mengundi, memang hak kita dari segi perlembagaan, dan kita meminta semua yang ada, kerana sekarang banyak yang tak dapat keluar daerah kan, balik kampung, dan I can say so terlalu dekat Christmas, mereka dah nak cuti Christmas kan, so tak dapat balik. So kita mohonlah siapa yang ada turun mengundi pada hari Sabtu ni, dan kita mengharapkan mereka memberi sokongan yang padu kepada GPS, kerana GPS menjaga masa depan Sarawak. We are here to look after the future, and the future is our children, anak cucu kita, dan kita mesti jaga Sarawak, into Sarawak. GPS lambang pembangunan, GPS lambang pemansang. Oleh itu sokonglah GPS, dan saya berterima kasih kepada dua saudara saya tadi, saudara Brolin datang yang memang memastikan kemungkinan GPS akan menang. So terima kasih Brolin, dan juga saudara Isha. All the best to you guys. Okay, thank you. Terima kasih semuanya kerana bersama kami dalam Dialog Tiga Penjuru. Harmoni sungguh diskusi dan juga pertentangan politik pada hari ini. Selamat maju jaya buat ketiga-tiga calon dalam pilihan raya negeri Sarawak ini. Sekiranya menang nanti, datang balik ke Astro Awani untuk berceritakan spesifiknya kemenangan anda. Terima kasih kerana bersama kami dalam Dialog Tiga Penjuru. Buat orang-orang Sarawak yang layak mengundi, keluarlah mengundi pada hari Sabtu ini. Sekian saja Dialog Tiga Penjuru. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi nanti.